Bukhari bahawa adalah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW selepas solat subuh. Baginda akan bertanya kepada para sahabat, adakah sesiapa yang bermimpi malam tadi? Jika ada daripada kalangan mereka yang bermimpi, maka mereka akan menceritakan mimpi itu kepada baginda. Dan baginda akan menafsirkan mimpi itu. Pada suatu pagi seperti biasa, baginda bertanya kepada para sahabat. Kemudian baginda bersendiri bersabda, semalam saya bermimpi, dua orang datang lalu membawa saya pergi bersama mereka. Kemudian baginda menceritakan satu mimpi yang panjang. Antara dilihat oleh baginda ialah syurga, neraka dan manusia yang sedang diazab dengan berbagai-bagai jenis siksaan dalam neraka. Daripada keseluruhan azab yang dilihat, antaranya ialah orang yang dihancurkan kepalanya dengan batu dan dihentak begitu kuat sehingga batu tersebut terpelanting jauh. Semasa batu itu diambil semula, kepala itu kembali menjadi seperti biasa, seperti sedia kala, dan sekali lagi dia dipukul dengan kuat. Demikianlah penyiksaan itu berterusan. Baginda bertanya kepada kedua-dua temannya, malaikat, siapakah orang ini? Mereka menjawab, orang ini pernah belajar Al-Quran sedangkan dia tidak mengamalkan, dan dia tidak tidur tanpa mengerjakan solat fardu. Diberitahu dalam sebuah hadis yang hampir serupa dengan hadis di atas bahawa Rasulullah SAW telah bermimpi melihat segolongan manusia yang disiksa dengan cara yang sama sebagaimana yang disebutkan di atas. Selepas ditanya oleh baginda, Jibril memberitahu bahawa mereka itu ialah yang melengah-lengahkan solat. Hadrat Mujahid berkata, sesiapa mengambil berat untuk mengetahui waktu solat, maka mereka akan mendapat keberkatan seperti mana keberkatan yang dilimpah ke atas Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa meninggal dunia dalam keadaan beriman dan dengan ikhlas, melakukan amal ibadah, menunaikan solat, membayar zakat, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan dia diredai Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku akan menangguhkan azab yang aku ingin turunkan ke atas sesuatu tempat apabila aku mendapati di tempat itu ada orang yang memakmurkan masjid, berkasih sayang antara satu sama lain semata-mata kerana aku, dan memohon keampunan pada bahagian akhir malam. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan, Sayyidina Abu Darda mengutuskan sepucuk surat kepada Sayyidina Salman berbunyi, masjid adalah rumah yang mereka bertakwa. Allah SWT berjanji, aku akan menurunkan rahmat ke atas orang yang menghabiskan kebanyakan masa mereka di dalam masjid. Aku akan mengurniakan rahmat kepada mereka dan aku akan memudahkan kehidupan mereka. Aku akan memudahkan mereka melintasi titian sirat pada hari kiamat dan mereka akan memperolehi keredaanku. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, masjid-masjid adalah rumah Allah, dan sememangnya orang yang berkunjung ke sesebuah rumah akan dimuliakan oleh tuan rumah. Demikianlah Allah akan memuliakan mereka yang berkunjung ke masjid-masjid. Sayyidina Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT mengasihi mereka yang mengasihi masjid. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila mayat diletakkan di dalam kubur, sebelum sempat mereka yang mengiringi jenazah itu pulang, malaikat akan datang untuk menyoalnya. Jika dia seorang yang beriman, maka solat akan berada hampir di kepalanya, zakat di kanannya, puasa di kirinya, dan amalan-amalan kebaikan lainnya telah dilakukan berada di bahagian kakinya. Dia dikelilingi dengan amalan-amalan baiknya dari semua arah sehingga tiada sesuatu pun yang boleh menghampirinya. Malaikat yang dapat menyoalnya dari jarak yang jauh. Salah seorang sahabat Rasulullah menceritakan bahawa apabila keluarga baginda mengalami kesempitan dalam perbelanjaan, baginda akan menyuruh mendirikan solat dan baginda akan membaca ayat berikut. Perintahkanlah keluargamu bersolah dan bersabarlah dalam mengerja solah. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu. Sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kamu, dan balasan baik adalah bagi orang yang bertakwa. InsyaAllah kita dengar, kita dapat amal dan sampai. وأمر بالحالة بالصلاة قبل لا نسألك ايش موضوع؟ فضيلة amal. Fadilat amal. sedekah. Tahu. Fadilat amal. Ya. Ni bau. Bau. Jadi insyaAllah Amaran meninggalkan majlis taklim, majlis yang mana Belasting batu. kelebihan-kelebihan amal. lagi. Dan
ulama anjurkan supaya setiap masjid ada bacaan ni tentang hadis-hadis tentang fadilat amal. Begitu juga setiap rumah-rumah orang Islam penting juga mau ada bacaan hadis-hadis. Sebab apa? Dia menarik rahmat Allah dan dia menambahkan ilmu kita tentang kelebihan-kelebihan amal. Bila kita dapat tahu tentang kelebihan-kelebihan amal, maka menimbulkan keghairahan kita untuk mengamalkan. Dan satu tahap nanti kita akan rasa rugi kalau kita tak dapat mengamalkan perintah-perintah Allah. Sebab setiap perintah Allah ada demi kelebihan. Di mana bila melaung hayal solah, apa kelebihan dia? Hayal falah, menuju kejayaan. InsyaAllah maksudku kita sedia untuk buat amalkan majlis taklim ni di rumah dan di setiap masjid-masjid. InsyaAllah. Jazakallah. Terima kasih kepada Tiger One yang sudi merakamkan. Semoga Allah pilih Tiger One untuk keluar ke jalan Allah SWT, untuk belajar lagi apakah amalan-amalan makna mengharukan masjid dengan 4 amalan dakwah, taklim, ibadat, hikmat. Demikianlah kita semua doa kepada Tiger One. Semoga Allah pilih Tiger One untuk keluar ke jalan Allah SWT selama 4 bulan. InsyaAllah Tiger One sedia untuk keluar 4 bulan. Amal lagi tinggi, 3 hari. Ya, dia. 3 hari. Tiger One sedia untuk keluar 4 bulan. InsyaAllah. InsyaAllah. Disebut insyaAllah tu. InsyaAllah akan pilih dia keluar untuk 1 hari 4 bulan. InsyaAllah. Barakallah. Ya. Alright. Okey. Mesyuarat kan, kita buat mesyuarat. Okey. Semalam. Malam saya dengan saya ada bergurau dengan Dr. Sam Haji Abdul Salim Ibrahim.